Berita menarik hari ini, Desoka.com, Selasa 2 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana 9 daerah mencatat peningkatan ketara kes COVID-19 hari ini, sekaligus menyumbang kenaikan mendadak jangkitan kepada 549 kes berbanding 393 kes malam. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Masdi Manjun berkata, 9 daerah terbabit adalah antara 16 daerah yang mencatat pertambahan kes hari ini, dengan 7 lagi ialah Kota Kinabalu, Tawau, Penampang, Tambunan, Sandakan, Beluran dan Kuala Penyu dengan kenaikan pada kadar 1 angka. Masdi yang juga jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah berkata, secara keseluruhan hampir semua daerah mencatat jumlah kes yang lebih tinggi berbanding semalam. Katanya daripada 549 kes yang dicatat hari ini, sebanyak 155 kes adalah kes yang didaftar lewat 2 hari atau lebih selepas keputusan saringan diketahui, manakala 394 kes dilapor berlaku dan didaftar dalam tempoh 24 jam yang lalu. Sementara itu, kerajaan negeri menerima dividen 6.6 juta ringgit bagi tahun 2020 daripada syarikat miliknya, Progressive Insurance Berhad hari ini. Cek dividen berkenaan diterima Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor daripada pengerusi Progressive Insurance Berhad, Tan Sri Sukarti Wakiman di Menara Kinabalu. Haji Ji berharap syarikat itu terus memajukan perniagaan agar kekal berdaya tahan dan mencatat keuntungan, terutama ketika pandemik COVID-19. Sementara itu, Sukarti turut menyatakan harapannya agar syarikat itu mencatat keuntungan yang lebih besar pada tahun akan datang supaya dapat terus memberi dividen kepada kerajaan negeri. Manakala sebanyak 300 lokasi di kawasan luar bandar Sabah akan dilengkapkan dengan peralatan teknologi satelit Very Small Aperture Terminal bagi meningkatkan capaian internet di kawasan terbabit. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Yaakob Han berkata, inisiatif itu adalah sebahagian perancangan kementeriannya dalam usaha merapatkan jurang digital di antara komuniti bandar dan luar bandar di seluruh negeri. Katanya perancangan mengenai inisiatif itu sudah dibuat, manakala pemasangannya dijadual boleh dilaksanakan menjelang tahun depan. Mengulas mengenai pusat e-desa di kampung berkenaan, Yaakob berkata ia mampu menyediakan kemudahan yang lengkap dan sama rata untuk mengakses maklumat melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Katanya pusat e-desa juga memberi khidmat nasihat dan bimbingan mengenai ICT kepada komuniti setempat. Sementara itu, Yaakob berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan menambah pembinaan menara telekomunikasi baharu bagi meningkatkan tahap kesaling hubungan dan kualiti perkhidmatan jalur lebar di Sabah. Berita seterusnya, seorang lelaki yang disyaki penagih dadah ditahan polis lepas didapati memiliki dadah yang disembunyikan di dalam bekas gula-gula kelmarin. Dalam operasi jam 4.30 petang itu, lelaki berusia 34 tahun terbabit ditahan bersama dadah jenis syabu seberat 2.68 gram. Pemangku Ketua Polis Daerah Beaufort, Assistant Superintendent Dublin Patrick Roots berkata, dalam operasi pemantauan yang dijalankan, suspek ditahan di sebuah kawasan parkir di Pekan daerah berkenaan. Katanya pemeriksaan awal yang dijalankan terhadap produk kancil dipandu suspek tidak menemui sebarang salah laku. Bagaimanapun, pemeriksaan fizikal yang dijalankan terhadap badan suspek membawa kepada penemuan satu bekas plastik bertulis Sugar Free Mentos. Jelasnya, pasukan operasi kemudiannya mendapati bekas berkenaan berisi keratan straw plastik lut sinar mengandungi hablur jernih disyaki dadah syabu. Dublin berkata suspek terus ditahan dan dibawa balik ke Ibu Pejabat Polis Daerah Beaufort untuk tindakan selanjutnya. Katanya hasil ujian saringan air kencing yang dijalankan terhadap suspek turut didapati positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana 4 rumah teres 2 tingkat terbakar dalam kejadian di Taman Sri Kinarut semalam. Dalam kejadian jam 2 petang itu, 3 rumah dilaporkan musnah sepenuhnya, manakala sebuah lagi mengalami 70% kerosakan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 2.19 petang. Menurutnya, kerja-kerja memadam kebakaran
kebakaran kemudiannya diteruskan dan api berjaya dikawal pada jam 3.26 petang. Selain itu, katanya tiada sebarang kecederaan dan kematian dilaporkan berlaku dalam kejadian berkenaan. Tambahnya, bahagian forensik JBPM akan menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kebakaran dan jumlah kerugian dalam insiden kebakaran ini. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.